Saya dan Farah memang suka sekali merakamkan kehidupan kami dan berkongsikannya di media sosial. Kamera dan kami ni ibarat aur dengan tebing, tak boleh dipisahkan. Apa saja yang menarik, pasti kami akan kongsikannya. Kadang-kadang, Farah ni suka berbual seorang diri dengan kameranya. Samalah dengan Zin. Bila kita buat vlog macam ni, kita kongsi pengalaman dan pengetahuan dengan followers kita. Jadi untuk projek terbaru ni, kita akan kongsi dapatan dan tinjauan dalam mencari budaya dan tradisi orang Melayu Singapura yang hampir hilang. Follow us! Kuih. Epok. Goreng pisang. $1, beli $1 kuih. Siapa nak beli kuih? Kuih lapis, kuih dadar, kuih ham. Penatlah. Kenapa tak letak je online? Itulah awak terima cabaran followers awak untuk jual kuih cara old school. Farah, awak bayangkan orang dulu-dulu kalau jual kuih keliling kampung atau naik turun blok tahu. Semuanya laris. Boleh buat 2 atau 3 round lagi. Tapi sekarang petik jari je dah depan mata. Tekan handphone aja dah dapat kuih. Tak payahlah terima cabaran followers awak. Okey. Saya mengaku saya ni kalah. Tapi, apa kata kita cari kuih muih tradisional yang dah lama tak ada? Kalau dah tak ada, mana nak cari? Saya ada idea. Mari. Kuih awak. Sekejap. Kuih. So, apa idea yang awak nak share dengan saya? Ini dia. Buku zaman bila ni? Inilah buku resepi nenek saya yang kemudiannya diberikan kepada makcik saya dan sekarang ni dikongsi dengan mak saya. Wow, this is lit. Saya ambil selfie ya? Saya pesan lain? Okey, beri pada saya tu. Farah, dalam buku ni kan ada banyak tau resepi-resepi lama. Ada kuih bangkit, ada gedung kasturi, serikaya. Tapi kenapa kita jarang dengar kuih-kuih ni lagi? Sekejap, saya research. Okey. Ada orang take video lah. Video apa ni? Tengok. Apa yang dia masak ni susahnya nak buat. Oh, saya tahu. Ini dulu nenek saya selalu masak tau. Apa nama dia? Wade? Bukan. Ini orang kampung selalu masak. Wajib. Tapi video tu dari mana Oh, dia kat Melbourne lah. Saya cuba kontak dia. Okey, awak cuba. Apa khabar Abang Kamal? Sihat? Ya, baik. Abang di sini serta keluarga sihat. Abang, boleh tak kita tanya beberapa soalan tentang kuih? Silakan. Saya nak tanya, Abang belajar buat kuih dari siapa? Okay, abang belajar buat kuih ni dari diri sendirilah. Sebab kerana dulu pernah ada pengalaman melihat dan menolong arwah ibu saya dan saya juga ada masa kecil-kecil tu ada menjual kuih lah. Jadi dari mana minat untuk buat kuih tradisional ni timbul? Okay, timbulnya minat dalam membuat kuih tradisional ni adalah kerana ingin memberi generasi seterusnya seperti anak-anak saya untuk merasai kuih-kuih tradisional Melayu kita ni yang saya rasa kian pupus. Okay, mungkin ada yang tahu makan tapi tak tahu nama.
Jadi apakah antara cabaran yang abang lalui bila nak buat kuih tradisional atau kuih lama ni di Melbourne? Okey, cabaran utama di sini ialah semasa saya baru sampai di Australia ni, di Melbourne, ialah bahan-bahan terutamanya. Yang terutama ialah santan. Dan di sini tak ada santan yang fresh. Okey, di sini kita gunakan santan kotak dan juga bahan-bahan lain. Okey, banyak kita gunakan bahan-bahan yang frozen seperti ubi lah, kelapa parut, daun pandan. Jadi adakah abang akan memperjuangkan kuih tradisional kita walaupun di negara asing? Saya akan terus perjuangkan kuih muih tradisional Melayu walaupun saya berada di jauh, dan mungkin dapat menurunkan ilmu ini kepada mereka, terutama kepada generasi seterusnya. Saya selalu menggunakan tagline saya, marilah kita melestarikan seni dan juadah tradisi Melayu kita walaupun di mana anda berada. Wah. Yalah, nampaknya Zain pun dah emosi ni berbual pasal kuih Melayu, okey? Terima kasihlah Abang Kamal kerana sudi buat video ni bersama kami. Ya, terima kasih. Hati-hati di Melbourne. Jaga diri. Bye. Wah, sayangnya Encik Kamal berada jauh di Melbourne. Kalau tak, saya pun nak belajar buat wajik tau. Itulah, saya dengar pun dah macam leceh, rumit. Agaknya kan, itulah sebab orang tak buat kuih lama lagi. Takkanlah semua kuih tradisional rumit nak buat. Mesti ada yang senang. Macam mana kita nak dapat tahu Sedangkan kuih lama ni pun susah nak jumpa. Kalau cakap tentang kuih tradisional atau kuih warisan ni, kita kena tanya orang lama lah. Orang lama Awak nak call siapa? Ada lah. Hei. Farah. Saya tunjuk awak sesuatu. Saya dah dapat alamat rumah makcik ni. Dia mesti kaya. Kaya? Kaya dengan kuih muih dekat rumah dia. Perut saya dah buat bunyi ni. Kalau dapat kuih pun jadilah. Mari kita cari rumah dia. Mari. Hei Farah. Kita ni yang pergi rumah dia untuk buat kajian, bukan untuk makan tengah hari. Hei. Farah, inilah dia Nenek Sulima. Ni kuih tester ke? Saya. Boleh saya cuba? Boleh. Sejak bila Nenek mula mengajar buat kuih tradisional? Okey, nenek mula mengajar tahun 1999. Tapi nenek lebih tumpukan pada kuih-kuih tradisional sebab sudah banyak di Singapura yang mengajar kuih-kuih moden. Jadi nenek nak hidupkan semula kuih-kuih tradisi. Dari tahun 1999 tu sampai ke masa ini masih lagi ramai peminat-peminat kuih-kuih tradisional. Nik, saya dengar yang nak buat kuih tradisional ni bukannya senang Betul tak? Tidaklah, taklah sesusah yang sampai peringkat yang betul-betul tak boleh buat kan. Boleh buat. Sekarang benda ni semua bahan-bahan yang kita gunakan mudah kita dapat di sekeliling kita. Jadi kita cuma hendak dengan tak hendak saja. Okey. Nik, saya nak tahu ni, apakah perbezaan antara membuat kuih dalam dapur menggunakan oven dari menggunakan dapur arang? Okey, dari zaman dulu memang kita gunakan dapur kayu, dapur arang. Itu dulu di kampung-kampung memang itulah bahan-bahan utama kita untuk kita masak. Tapi sekarang sejak kita tengok keadaan kita semua sekarang, kita sudah berada di rumah pangsa. Jadi agak sukar, jadi kita ikutlah keadaan semasa. Mereka gunakan oven, elektrik. Tidak ada beza lah. Sebetulnya memang tak ada banyak beza lah. Kalau sekarang kita ada timer nak tahu bila kuih tu dah siap. Tapi kalau dapur arang dulu, bagaimana kita nak tahu dah siap ke belum? Okey, kalau cara kita nak membakar kuih, selalunya kita dengan cara merasa, menyentuh, menggunakan lidi untuk kita nak tahu betul benda tu dah masak atau belum. Saya pun nak tahulah macam mana nak buat. Boleh nenek tunjuk kita? Boleh. Mari, jom. Boleh? Boleh. Okey, mari kita belajar buat kuih tradisional.
antara rancangan Farah dan Zain kita buat kuih apa hari ni? Oh, hari ni kita bikin kuih yang paling simple tapi sedap. Okey, kita bikin ubi bersira. Kuih ubi bersira ni macam mana bentuknya tu? Okey, nanti kita kenalkan dulu bahan-bahannya ya. Ini kita mesti ada bahan utama, mesti ada ubi. Okey, gula melaka, daun pandan dan garam. Nah, ini yang kita dah siap bersih. Ubi ni kita akan rebus dalam 40 minit. Orang dulu-dulu kan kalau membuat kuih ikut sukatan atau ikut rasa hati je? Mereka tiada sukatan yang tepat ya. Selalunya mereka main agak-agak aja. Sebab itu Agak-agak. mereka gunakan macam garam secubit garam. Tak ada yang ukuran yang tepat. Inilah ubi yang kita dah rebus. So selanjutnya kita akan buat sira dia. Okey, boleh. Okey. Ini sira yang telah kita siapkan. Bagaimana Cik buat sira Ini ni? gula melaka yang kita hiris, kemudian Hiris. kita masak. Yes, hiris, kita masak dengan secukup air. Secukup Dia air. bermakna taklah terlampau cair sangat. Tadi. Kasih pekat agak dalam 5 minit, 10 minit, lepas tu dah okey. Dia Jadi dia meresap. absorb lah. Yes, saya meresap. Gula melaka tu meresap. Meresap. Oh, tapi ni dah siap dah? Ni dah. Oh, ni Dah dah siap? siap. Oh, cepat. Tak sampai 10 minit Saya rasa. Saya nak rasa pula kuih ubi bersira kita ni. Okey, saya pun tak sabar. Okey, mari kita cuba. Mari kita cuba. Ni boleh jadi dessert untuk buka puasa. Dessert untuk buka puasa pun. Oh, lihat tu. Okey, cuba makan. Lembut ubi dia. Manisnya pun tak manis sangat. Kombinasi ubi dan gula melaka ni bagus sangat. Dengan garam pun membuatnya tidak begitu manis kan? Nenek, saya nak tanya, apakah yang boleh dilakukan untuk memperkenalkan kuih muih tradisional kepada generasi muda? Ibu bapa mainkan peranan penting untuk memperkenalkan kuih ini. Mereka harus siapkan kuih-kuih tradisional ni untuk anak-anak mereka. Misalnya sarapan pagi, ya. Banyak kuih-kuih tradisional yang boleh kita jadikan santapan untuk anak-anak kita. Mereka harus perkenalkan daripada zaman anak-anak tu kecil. Jadi anak-anak kecil tahu sampai dia membesar. Bahan-bahannya pun senang. Caranya pun taklah susah sangat kan. Sekarang kan banyak kek onde-onde lah, cupcake onde-onde lah, kuih muih tradisional yang buat baru kan. Ya. Jadi nenek suka tak dengan presentation sekarang untuk kuih muih tradisional? Persembahan masa kini jauh daripada resipi asal Sebab apa, kalau kata onde-onde, bila awak perkenalkan dengan cara kek onde-onde, anak-anak muda kita, maksudnya generasi yang baru ni, dia tak kenal, dia terus kenal pada yang macam kek dan onde-onde kan. Cuba kenalkan onde-onde yang asal. Kita kalau boleh jangan kita campur adukkan kuih-kuih tradisional dengan yang kata orang tu kuih-kuih zaman now budak-budak anak-anak Tapi muda cakap. rasanya boleh berjaya tak kalau kita mengubah sedikit-sedikit kuih-kuih tradisional untuk generasi muda? Bila diubah, dia tidak akan kekal. Dia ambil masa macam sementara saja. Lepas tu dia akan menghilang. Tetap yang lama akan wujud. Tak ada. Bila onde-onde nanti akan datang, diorang tukar yang lain. Yang onde-onde kek ke onde-onde tu akan hilang. Tapi onde-onde yang asal tak hilang kan? Masih. Jadi kita nak kena kekalkan yang asal. Ada tak lagi kuih yang kita boleh buat supaya saya boleh cuba untuk up dengan Faraz lagi? Ya, ada. Boleh. Ini lebih mencabar dari yang tadi. Okey, apa nama kuihnya? Ini kita namakan kuih torak-torak. Kuih torak-torak. Sebelum tu nenek nak terangkan kuih ni sebetulnya dah hampir hilang. Dan mungkin banyak anak-anak muda yang memang tak tahu langsung kuih ni. Jadi kita perlukan ni 4 jenis tepung. Tepung beras, tepung jagung, tepung kanji dan tepung pulut. Selain daripada itu, bahan yang mesti ada ialah daun pisang. Daun pisang ni kita dah siap salai. Mesti nak kena salai untuk melembutkan dia. Selanjutnya ni bahan-bahannya kita ada gula melaka yang telah kita siap jadikan sirap garam, pewarna dan santan. Ini lagi kita gunakan air kapur dan kita gunakan sedikit ni alkaline water, gantikan kalau dulu kita gunakan air abu. Tapi sekarang susah nak dapat.
Jadi kita gantikan dengan ini. Tak ada biasalah. Nek, tapi saya nak tahu tadi Nek kata yang kuih ni hampir-hampir hilang. Ya. Kenapa tu hampir hilang? Kuih ni memang dah saya rasa tak jumpa dah lama. Dulu selalunya bila masyarakat Bawian mereka buat kerja kahwin, kuih ni mesti ada. Tapi saya rasa sekarang generasi tak ada penerus kuih ni, jadi kuih tu hampir hilang. Dan tak ada yang jual kuih ni. Oh. Ya, itu sebab hilang. Dan jadi sekarang kita nak perkenalkan semula kuih ni. Okey, kita naikkan semula kuih-kuih tradisional untuk anak-anak generasi akan datang. Okey, kita mulakan. Okey, sekarang kita campurkan santan, Dengan 4 jenis tepung. air gula. Tu kita ambil pewarna air ni dulu, air kapur Air kapur. Ni. Alkaline water. dan pewarna garam. Kita kacau rata. Okey, nanti kita tapis. Okey. So saya bawa sini. Selama berapa minit ni, Nek? Ini lebih kurang 5 minit. Syarat yang utama dalam masak ni mesti ada dari hati, penuh dengan kasih sayang. Sebab selalu ingat kita masak ni untuk orang makan. Ya. Jadi biarlah kita buat dengan seberapa boleh ikhlas dan buat secara happy. Oh, nampak tu. Okey kan? Okey. Proses seterusnya ialah membungkus. Bahan utama mesti ada daun pisang yang telah kita layurkan. Sebelum letak adonan ni kita kena sapu minyak. Sapu bahagian ujung bawah sini setengah saja. Kita ambil satu sudu makan saja. Kita kepal-kepalkan gini. Nanti kita gulung. Oh. Okey. Gulung kasih mampat. Kalau daun dia kita dah kasih lembut, dia boleh berpusing gini. Jadi, so, Senang. okey. Memang kuih asal dia kecil-kecil gini. Okey, jadi bila dah gini dengan lidi. Dengan lidi. Okey, jadi kita gunting sini, kita kemaskan. Dah jadi satu. Apa kata kita cuba? Sos yang ambil. Banyak. Kemudian kita akan gulungkannya. Kita ikat kasih pula-pula. Kemas. Macam jadi tak? Itu dia. Sudah kukus. Sebelum kita kukus, kita nak kena periksa sekali lagi supaya benda ni mampat. Lepas ni kita nak kena kukus. Oh, kukus. Ini kukus, selama 20 minit. 20 minit. Ini yang dah tu, siap. Dah siap. Okey, kuih tora-tora yang baik, dia tidak akan melekat di daun, dia akan kilat licin dan dia tidak akan putus bila kita goyang. Okey. Zin, apa kata kita pun cuba? Jadi dari sini kita boleh lihat betapa pentingnya minyak tu ya. Oh, jadi. Saya nak makan lah. Awak pula rasa? Saya akan cuba. Ada tak kuih lain yang menggunakan daun pisang juga? Banyak. Banyak. Salah satunya ni kita ada belebat ubi, kuih koci, dan ada lagi beberapa jenis semacam abuk-abuk, abuk sagu. Okey. Yang ni kuih apa? Ini belebat ubi. Lebat ubi. Lebat ubi. Kita gunakan ubi ubi parut. Ini kuih koci. Kuih Kuih koci. Nek, saya nak tanya, ada tak lagi kuih yang hampir hilang? Ya, ada beberapa jenis kuih yang saya tengok tidak ada di pasaran langsung. Kalau ada pun mungkin orang-orang tertentu je yang buat. Tak ada yang buat. Salah satu daripadanya kuih dangai. Ini kuih dangai. Kuih dangai. Dalam intinya apa? Gula Melaka. Masih Kita biasa. menggunakan 3 bahan, gula Melaka, tepung pulut dan kelapa parut. Oh, jadi kuih dangan ni saya rasa ia ada banyak acuan ya. Oh, kita boleh gunakan acuan yang 4 persegi, acuan biasa. Dan selain daripada tu, acuan ni juga boleh untuk penampilan yang menarik lah. Okay. Yang ini acuan serabai. Serabai. Oh, jadi acuan serabai ni untuk kuih ni ke? Ya, kuih serabai. Oh, seperti pancake yang saya lihat ya. Ya. Boleh dimakan dengan apa ni? Serawa durian. Serawa durian. Nik, ceritakan sikit. Mengapa Nik rasa yang sekarang ni kalau waktu perkahwinan dah tak ada lagi kuih-kuih tradisional Melayu ni? Kita masa dulu-dululah majlis-majlis kahwin, kuih-kuih ni semua jadi suatu
kemestian. Tapi sekarang rasanya dah makin hilang sebab tak ada yang meneruskan usaha membuat kuih-kuih tradisional. So, Zain, saya rasa saya boleh duduk satu hari tolong Nek Sulima di dapur. Ya kah? Tolong apa? Ni, tolong makan lah. Kan Nek Sulima dah kata, kalau nak buat atau masak kuih, kena ikut feelings. So, saya kena rasalah sama ada kuih tu okey untuk orang makan ke tidak. Awak ni kalau bab makan aja, banyak alasan awak Dah lah. Nak pergi mana? Beli air lah. Berbual awak ni saya haus lah. Sekarang Zain dan Farah akan mencari mangsa-mangsa kita dan kita akan tanya sama ada mereka tahu atau tidak kuih tradisional Melayu kita hari ini. Kuih yang pertama ini. Kuih gandus. 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 Betul! Ni kuih kasui. Kuih kasui. Kuih kasui. Betul? Yes. Okey. 1, 2, 3. Betul lah. Nasib. Okey. Batang dia tak cantik tapi batang apa? batang buruk. Batang buruk, betul. Ni, kuih apa? Kuih bakar berlauk. Wish. Oh. Final answer? Yes. Yes. Okay. Betul. Betul. Ini dah biasa makan lah ni. Kuih bakar berlauk. Okey. Bukan samosa Apa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Kuihnya ialah kuih dangai. Ni apa? Kuih apa ni? Kuih jongkong kan? Kuih jongkong? Confirm? Ya, maybe. Confirm Yeah. Betul! Ni kuih apa? Adik saya macam Nagasari ke kuih koci? Mana satu? Mana satu? Last answer. Last answer. Ha. Kuih koci. Kuih koci? Koci. Confirm Betul. Agaknya kan bila kita dah tukar nama, lebih hipster, barulah kuih itu orang kenal. Macam onde-onde, sekarang ada onde-onde cupcake, onde-onde tart, onde-onde shake. Onde-onde anteng-anteng. Oh, tu onde-onde Yalah. Agaknya bila dah dihipsterkan ataupun reka bentuknya diolah, barulah orang kenal. Zain, apa kata kita berpecah? Kita cari kedai yang jual kuih tradisional tapi berwajah baru. Itu ide yang bagus tu. Tapi awak janganlah pula sesat tanpa saya. Okey. Bye. Hai, ni Hai. Cik Juliana ke? Saya. Bagus. Sebab saya dengar yang Cik Juliana ni adalah di antara orang yang mulakan trend untuk gabungkan kuih tradisional dan juga cita rasa hari ini. Betul tak? Betul. Di antara lah. Tapi bukan yang pertama lah saya rasa. Di antara yang pertama lah. Yes, betul. Bagus. Ada tak pengalaman ataupun pengkritik yang mengatakan kononnya Cik Juliana ni merosakkan kuih tradisional? Sejauh ini tidak ada. Malahan kami menerima sambutan yang agak baik daripada customer kami kerana mereka merasa bila datang di Julie Bakes ni terdapat sedikit keunikan kerana banyak terdapat perisa-perisa tradisional. Ada tak perancangan untuk lakukan yang sama kepada kuih-kuih tradisional yang lain? Mungkin saya akan bawakan perisa kuih talam keladi. Sekarang ini kita sudah ada macam pulut hitam.
Puteri salad, badak berendam, pengat pisang, cempedak, serawa durian dan berbagai lagi lah. Okey, kalau gitu, boleh tak saya rasa kuih kek puteri salad ni? Boleh saya cuba? Boleh, sudah Boleh, tentu. Okey, mari. Awak buat kuih kan? Ya, saya. Sekejap. Boleh interview sekejap tak? Boleh, insyaAllah boleh. Boleh, Boleh. Wah, boy, macam selera betul lah tengok kuih-kuih ni. Okay, apakah cabarannya untuk membuat kuih tradisional? Oh, cabaran dia. Actually, cabaran dia kan untuk perfection demi kuih. Pasal dia, tekstur dia kan. Kalau terlebih tepung, nanti dia keras. Terlebih air, dia lembut, dia lembik. Kan? So, that one makan masa banyak kali lah. I kena buat berkali-kali to get the perfect texture dengan macam mana kita nak buat kuih tu macam orang dulu punya cita rasa mereka lah. Mengapa boy rasa penting untuk melestarikan kuih tradisional Melayu? Oh, saya rasa this is very important untuk orang Melayu kita ni kalau boleh mencuburi buat kuih-kuih tradisional kita kerana banyak di pasaran semua fusion, yang kuih-kuih moden, kek, kek tu popular tu. Tu saya bila daripada home base tu saya tengok there is a market for this. I think there's a market for our traditional kuih and it's time for us to give back to our community. Daripada dia pupus lah. Tak ada orang yang berlapis yang nak buat kuih-kuih ni semua. So I think this is one of my amanah, my responsibility to do this for all of you lah. Very good boy. Okey, terima kasih boy. Sama-sama. You nak kuih ke? Tak payah tanya. Cubalah. Terima kasih. Wah, saya ada bukan 1 tapi 6 kek yang saya akan cuba hari ini. Okey, yang pertama ialah kek cempedak. Yang kedua, ni kek onde-onde. Yang ketiga, serawa durian. Yang keempat, ini adalah kek putu piring. Wow. Okay, saya rasa putu piringnya rasanya betul-betul sama macam putu piring. Yang paling saya excited sangat, kek puteri salad. Tak terlalu manis. Dia just nice. Wow. Really. Dan yang terakhir, iaitu kuih badak berendam. Dan dia datang dengan santan. Memang best. Terima kasih Cik Diana kerana sudi kasih saya rasa semua ni dan memperkenalkan dengan saya dan juga teman-teman saya yang sedang melihat di luar sana tu apakah kek atau kuih tradisional Melayu yang telah dipermodenkan dan digabungkan dengan kek-kek. Ini adalah kuih-kuih saya. Yang ini kole-kole, puteri salad, talam durian, kaswi, pulut serunding. Yang ini pulut inti. Bakar pandan, bakar lauk, bingka ubi dan bunga lapis. Okey, sekejap saya nak tunjuk kamera ni. Okey, yang isteri awak mengidam hari tu ini kan? Okey, saya nak cuba yang ni Ni saya tak pernah rasa. Bakar lauk. Syok. That was awesome. Bawa balik ya? Okey, bye. Mana budak Zain ni? Zain, awak kat mana? Saya di bench lah. Hello Farah. Sorry. Apa informasi awak dapat? Sebenarnya kan banyak tau yang telah diusahakan oleh masyarakat untuk melestarikan kuih tradisional kita.
Tapi banyak yang suka makan tapi tak suka buat. Tapi ada juga yang tak kenal atau tahu nama kuih tradisional kita ni. Tapi sekarang kita ada ini. Wah, siapa yang buat ni? Kalau macam ni, confirm mesti ingat semua nama-nama kuih. Tapi kan Farah, bukan ini sahaja yang sedang diusahakan untuk melestarikan kuih tradisional kita. Betul? Nak tahu siapa buat ni? Nak? Boleh. Bawa saya jumpa dia. Boleh? Betul Okey, mari. Okey, Bye. Tunggu. Kak, saya nak tanyalah, kenapa Kak memilih untuk menghasilkan buku untuk melestarikan kuih muih tradisional Melayu? Sebenarnya saya membesar dengan makan kuih muih tradisional Melayu dan saya amat gemar untuk makanlah kan. Jadi bila saya menetap di luar negeri, jadi saya rindu tentang makanan-makanan kita dan saya mempelajari dan membuat kuih muih tersebut. Jadi bila saya kembali ke Singapura, saya melihat yang generasi muda tidak tahu tentang kuih muih kita dan juga bila saya pergi ke kedai macam ini kan kuih Melayu, kenapa jadi macam kuih tak Melayu gitu. Jadi namanya pun dah ditukar berbekalkan dengan keinginan untuk mendidik generasi muda tentang kuih muih kita. Jadi saya buatlah buku tentang kuih muih. Jadi saya dengar yang dalam buku ni ada 120 senarai jenis kuih. Jadi adakah kuih-kuih yang unik ataupun tak pernah kita dengar? Kuih yang saya rasa unik dan mungkin tidak dikenali sangat di Singapura ialah kuih serabai, terkenal di Malaysia lah. Ni ilustrasinya. Tapi kuih ini pun dikenali sebagai kuih mayat. Dan kenapa dikenali sebagai kuih mayat? Sebab serabai selalu dimasak untuk disajikan semasa tahlil arwah. Bagaimana kakak dapat informasi atau maklumat-maklumat untuk kuih muih lama ini? Saya juga membuat penyelidikan macam yang sini kan. Ada buku ni ialah Traditional Cookery of the Cape Malays. Sebab kita harus fikir kita orang Melayu ni bukan hanya orang Melayu di Nusantara. Ada orang Melayu di Cape Town, Cape Malays, orang Melayu Sri Lanka, orang Melayu di Suriname. Jadi saya pun ingin melihat adakah kuih muih mereka sama dengan kuih muih kita. Jadi macam contohnya yang ini mereka ada dipanggil kol wajik. Bila saya baca ia seperti wajik. Namanya pun sama kan? Wajik tapi dipanggil kol wajik. Jadi saya tengok resepi Mrs. Johnny Van Hart. Tapi dia pun tulis di sini, we Malays all like it, but other people do not know about it. Some women put in a little cardamom seed or rose water, and the young people sometimes serve it with ice cream. Jadi the Cape Malays yang budak-budak muda ni, mereka makan dengan ice cream macam konon-konon waffle ke brownie ke. Tapi dia mengatakan, but those are not our old ways. Maknanya mereka pun mahu wajik yang seperti mana yang kita buat. Yang budak-budak sekarang ni taruh aiskrim lah, taruh apa-apa kan. Jadi mereka kata itu bukan cara kita untuk membuatnya. Wah, terima kasihlah Kak. Terima kasih sayang. Zin, saya ingat bab makan, kita hanya pergi dapur atau pergi kedai makan saja. Saya tak sangka yang ramai masih sayang dengan kuih muih tradisional kita. Betul tu. Kita ni asyik dengan kuih barat saja. Kudapan atau snack kita yang sedap-sedap, kita ketepikan. Bagi saya, Zin, penemuan kita setakat ini memang membuka mata kita. Ternyata kita masih boleh selamatkan kuih muih tradisional kita. Kalau tadi Hidayah dah melestarikan kuih tradisional kita melalui bukunya, saya pasti ada lagi individu kreatif yang boleh memperkayakan keunikan kuih tradisional kita. Saya tahu siapa. Siapa?
Siapa? Nanti kita kontak. Come. Farah, awak dah jumpa tak orang yang kita nak kontak tu? Sabarlah. Susah tak nak cari orang yang ada kemahiran seperti dia. Betul juga. Dia dah jawab. Nak jumpa? Boleh? Mari. Zain, inilah dia Rashida dari Sherry's Minis. Dia pakar mengukir makanan mini seperti gini. Rashida, saya nak tanya, bagaimana awak mula minat mengukir makanan mini? Saya mula berminat mengukir makanan mini sejak tahun 2014. Waktu tu saya sertai satu bengkel untuk membuat makanan mini. Dan saya terkagumlah, apa bidang ni, apa kraft tangan ni untuk dan saya suka kerana saya dapat mengukir makanan-makanan kegemaran saya. Apakah antara kuih muih yang awak telah buat? Ini dia kuih yang saya telah buat. Kuih yang saya buat semua yang saya suka makanlah. Jadi seperti saya kuih nampak tart. ni, kuih betul-betul. Oh, yang ni kuih-muih hari raya. Ya, betul. Yang ni pula kuih-muih Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina. Ya, betul. Dan juga onde-onde, saya suka makan onde-onde. Oh, iyalah. Onde-onde, nampak? Yes. Boleh tak awak kongsikan bahan-bahan yang awak gunakan untuk membuat makanan mini ni? Bahan-bahan saya gunakan adalah tanah liat polimer. Jadi tanah liat ni akan keras bila dibakar dalam ketuhar. Zain dengan saya ni dah buat kajian tentang kuih muih tradisional yang hampir hilang. Boleh tak awak dokumentasikan kajian kita dalam bentuk seni awak? Boleh? Boleh? Okey, kalau gitu, apa kata awak ajar kami berdua macam mana nak mengukir makanan mini ni? Boleh tak? Boleh. Kalau gitu Farah, saya cabar awak apa kata kita buat kuih tradisional mini. Yang mana? Okey. Kamu dua dah bersedia ke belum? Sudah. Okey. Jadi saya akan ajar macam mana nak membuat miniature ubi rebus bersirap. Okey, jadi di depan anda ada dua tanah liat polimer ni. Jadi kita akan mulakan dengan yang kuning ini. Okey, so first kali kena roll the clay sampai penyet. Tebal. Yang gini, sini tebal sikit. Lepas tu you can take yang ni pen knife ni. Lepas tu potong macam straight. Saya ambil paling panjang ni lah. Kalau saya potong dalam 7. Kita ambil satu ni, kita texture macam ni. Sikit. Okay, very good. Lagi dua. Mate, saya ada pancake. Saya ada lempeng. Okey. Tapi saya ada mochi. Saya pula ada tepung goma. Okey. Relax ya. I bet awak tak ada donut. Ada. Saya ada kuih keria. Nak? Okey, Rashida. Saya nak tahu mana hasil kraft tangan kita hari itu. Okey, ini dia. Saya akan tunjukkan. Ini dia. Oh, ini saya punya ya? Yeah, betul. Cute lah. Nampak tak? Ya, saiz mata saya lah Farah. Tengok ni. Kecil. Saya nak letak sini lah. Boleh. Letak kat meja ni. Inilah dia kan Farah. Kuih ubi bersirap, betul tak? Betul. Betul. Saya pernah letaklah. Zain. Ya. Kuih-kuih ni macam kita pernah nampak je. Saya tahu. Sebelum tu, boleh tak Rashida terangkan apakah idea ataupun konsep yang telah Rashida hasilkan untuk kita hari ini? Okey, jadi apa yang maklumat semua yang you all beri kat saya, saya came up with this concept lah untuk membuat replika dapur di rumah HDB. Jadi ni ada orang ni dia buat kuih-kuih tradisional yang sudah akan hilang lah. Jadi kalau pandai, cubalah teka apa nama
Saya rasa ini adalah kuih torak-torak. Kuih torak-torak. Okey, saya pula cuba. Ini kuih dangai. Yeay. Okey, lagi satu Saya Apa tengok. dia? Lagi satu apa? Yang saya tahu ini kuih keria. Betul. Ini karya ni tengah goreng ni. Oh, alamak, tengah goreng dia. Okey, ada lagi satu kuih saya nak tunjukkan. Ini dia, kuih siput. Ni snack untuk kita lah. Yes, dia Okey, makan. terima kasih. Dan ini yang versi kecil. Inilah dia kuih siput mini. Dia. Siput mini ya. Wah, Kuih raya. lain tau. Saya tunjuk yang ni. Dekatkan yang kecil pula. Ni dia. Alamak, cute lah dia. Nah, ini kita boleh letakkan di sini. Wah. Itu dia. Barulah komplit lengkap semuanya. Wah, terima kasihlah Rashidah kerana sudi menolong kami untuk mendokumentasikan apa yang kami telah kajikan dalam bentuk aneka seni yang sangat kreatif ni. Kan? Wah, Farah, saya rasa jejak kita hari ini untuk mencari kuih-muih yang hampir hilang sangatlah berbaloi. Betul. Bukan sahaja perut saya sentiasa kenyang, tapi saya juga dapat timba pengalaman membuat kuih lama seperti kuih ubi bersira dan kuih tepung torak. Kita pun dapat kenali dengan lebih mendalam lagi tentang kuih tradisional kita menerusi koleksi bacaan yang melestarikan warisan Melayu kita. Dan yang paling best, saya dapat menambahkan koleksi anting-kanting kuih-muih saya yang mini ni. Jangan biarkan ia hilang. Biarkan ia terus gilang gemilang. Gemilang, kurang penghadaman kalau tiada yang menghidang. Kukunya bidang bila pokoknya disiram. Dalam tahu lidah tak berkelupa bila bertikam. Hilang sejarah, hilang segala, hilang searah, hilang sedara, hilang semarak untuk budaya. Kalau hilang seluruhnya nak jawab siapa saya? Siapa saya? Sejauh mana terukanya tetap tiada erti. Sia-sia berilmu kalau tak mengenal diri. Jangan hilang, oh jangan hilang. Jangan hilang, oh jangan sampai hilang. Jangan hilang, oh jangan hilang. Jangan hilang, oh jangan sampai hilang. Jangan hilang, jangan hilang. Jangan hilang, oh jangan sampai hilang. Saya dan Farah memang suka sekali merakamkan kehidupan kami dan berkongsikannya di media sosial. Kamera dan kami ibarat aur dengan tebing. Tak boleh dipisahkan. Apa saja yang menarik, pasti kami akan kongsikannya. Kadang-kadang, Farah ni suka berbual seorang diri dengan kameranya. Samalah dengan Zain. Bila kita buat vlog seperti ini, kita kongsi pengalaman dan pengetahuan dengan pengikut kita. Jadi, untuk projek terbaru ini, kita akan kongsi dapatan dan tinjauan dalam mencari budaya dan tradisi orang Melayu Singapura yang hampir pupus. Ikuti kami. Wah, tengok video apa tu? Tengah tengok ASMR, orang tengah makan. Macam sedap tau dia makan. Saya dengar je, saya dah rasa lapar. Farah, marilah kita pergi makan. Nak makan apa? Nasi Padang. Tapi yang mana sedap Apa susah? Media sosial kan ada. Kita tanya je lah followers kita. Tanya. Di mana kita boleh dapatkan nasi Padang otentik? Okey, send.
Cepat dah reply. Hey, kalau bab makan, followers I memang cepat respon lah. Yang otentik dah tiada lagi. Sudah hilang. Hilang? Hilang! Zain, bukankah awak kata nak makan nasi padang? Macam mana boleh makan mihun pula? Saya dah lapar sangatlah. Alah, lagipun tadi kan followers awak kata yang nasi padang otentik ni dah hilang. Saya pun rasa pelik. Kenapa makanan pun boleh hilang? Bukankah kita semua suka makan? Waktu tidur saja tak makan. Mungkin keaslian masakan tu yang hilang tak? Maksud awak macam rempah ratus ataupun barang-barang yang susah ditemui? Betul. Contohnya, tadi kan kita nak makan nasi padang kan? Adakah ia berasal dari Padang? Lagi satu. Rojak Bandung. Adakah ia berasal dari Bandung? Lagi satu. Mi Siam. Adakah ia dari Siam? Sebenarnya, Zain, saya bingunglah. Nasi Padang tu nasi campur atau nasi Minang? Apa bezanya? Lauk-lauknya? Bahan-bahannya? Kalau kita ikut selera orang Singapura, nasi Padang ni dah jadi nasi campur. Nasi Padang otentik ni kan lain tau, Farah. Lauk Minang tu selalunya pedas dan bersantan. Tak apa, Zain. Apa kata kita tanya orang Minang tu sendiri? Boleh? Mari. Orang Minang berasal dari Sumatera Barat. Padang adalah ibu kota Sumatera Barat. Zain, inilah orang yang saya maksudkan tadi. Abang Adiran Koto. Hai. Zain, halo Farah. Boleh saya panggil abang? Boleh, tapi sebaiknya panggil Uda saja. Bahasa Minang, abang itu Uda. Oh, Uda. Uda. Jadi Uda, apakah perbezaan orang Minang dengan suku kaum yang lain? Mungkin dari keturunan. Suku Minang itu kami keturunannya dilihat dari ibu. Jadi garis ibu, bukan dari bapak. Gitu. Jadi Uda, apakah jenis makanan Minang yang otentik? Makanan Minang yang otentik itu biasanya hanya 3. Yang pertama adalah rendang, yang kedua adalah gulai, dan balado. Itu 3 itu yang otentiknya dari Minangkabau. Jadi Uda rasa apakah makanan Minang yang sudah hilang di Singapura? Dulu itu banyak sate Padang di Singapura, cuman sekarang sudah jarang ditemui. Ada tak perbezaan antara makanan Minang di Singapura dan yang di Minang? Yang pertama mungkin dari pemilihan bahan bakunya. Contohnya kelapa yang dipakai untuk merendang di Minang biasanya kelapa agak tua. Tapi kalau di Singapura agak susah mencari kelapa yang seperti itu kan. Nah, yang kemudian adalah proses memproses makanannya, rendang. Karena di Minangkabau itu adalah slow cook ya, pelan-pelan gitu ya. Kalau di sini mungkin cepat saja kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ladanya, cilinya. Kalau di Minangkabau yang panjang, cilinya panjang, bukan yang pendek-pendek seperti di sini. Jadi memang itu ada pengaruhnya juga ke rasanya, cita rasanya makanan. Berbual pasal makanan ni kan, saya dah lapar lah. Saya pun. Uda tahu tak sesiapa yang boleh masakkan makanan Minang yang otentik? Rasanya udah ada satu kawan yang memang punya resepi dari orang tuanya untuk masak masakan rendang yang otentik. Mungkin udah boleh kasih nomor kontaknya ke Farah sama Zain ya? Boleh. Ya? Oke. Ya. Orang-orang Minang ternama di Singapura. Presiden pertama Singapura, Yusof Ishak. Penggubah lagu kebangsaan Singapura, Zubir Said. Farah, kita dah dapat kontak siapa yang kita perlu jumpa. Lagi-lagi hujan macam ni, perut saya pun dah lapar.
sebenarnya saya nak tahu bagaimana nak siapkan rendang Minang ni dan bagaimana ia berbeza dengan rendang biasa. Apa kata kita serang dapur dia? Mari. Mari. Rendang Minang sebenarnya dihidangkan semasa majlis atau perayaan besar. Rendang Minang dimasak bergotong royong. Rendang Minang kadang dikenali dengan rendang hitam. Effie, kita dengar yang Effie ni memang seorang yang gemar dengan rendang. Malah telah mengambil masa untuk R&D sendiri supaya rasanya betul-betul Minang. Betul tak? Betul tu. Tapi sebelum tu kan, ada tak makanan Minang yang Effie dah lama tak makan di Singapura? Sate padang usus. Sate padang usus. So, perbezaan sate padang usus dengan sate padang di Singapura ni, sate padang kita, orang Minang, dia tak pakai kuah kacang. Kuah kacang? Ya, so it's tepung base, habis pakai kunyit, habis pedas sikit, jadi makan dengan lontong, atasnya garnish dengan bawang goreng. Wah, saya hanya boleh bayangkanlah sate padang khusus ni. Tapi hari ni kita confirm boleh rasa rendang Minang kan? So you guys are in a luck. Hari ni memang kita nak masak rendang. Jadi apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rendang Minang ni? Jadi bahan-bahan dia very common yang macam mana kita masak rendang di sini. Kita ada cili, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas. Kita ada serai, daun kunyit, daun salam, daun limau dan buah keras. Jangan lupa dagingnya dan juga santan. Jadi rendang Padang ni ada 4 bahan dan bahan ni ada makna di balik bahannya. So pertama daging ni. Daging ni actually refers to the nenek mamak. Nenek mamak dia adalah orang-orang seperti kita punya datuk-datuk or the traditional clan leaders, the royals, the nobilities and the revered elders. Lepas tu kita ada karambia. Karambia is actually kita punya santan. Santan ni refers to the cadiak pandai, which are the intellectuals. They can be your writers, poets, and then also kita ada cili or lado. So lado ni actually refers to kita punya alim ulama. Kerana orang Minang kan orang Muslim dan actually pedasnya rendang tu it refers to the Sharia law as well. Okay, yang terakhir sekali is a spice mixture. So bumbu rempah kering ni actually refers to the remaining Minangkabau punya society. Wah, siapa sangka yang setiap bahan tu ada makna dan simbol yang tersendiri. Jadi boleh tak hari ni Effie tunjukkan kami macam mana cara untuk memasak rendang Minang ni? Boleh? Pasti boleh. Okey, mari. Okey Effie, apakah proses membuat rendang Minang ni? Jadi rendang ni ada 3 stages. First stage is gulai, lepas tu kita ada kalio dan terakhir sekali rendang. So ada juga orang yang stop at kalio punya stage pasal dia berkuah. Okey, boleh kita mula? Jom. Jadi dalam masakan rendang ni kita tak ada tumis pakai minyak. Bahannya yang tadi tu yang Effie dah tunjukkan, kita dah dikisar halus. Jadi kita masukkan aja dalam sini. Boleh tak Effie kongsi dari mana Effie belajar masak rendang Minang ni? Jadi Effie belajar daripada orang tua Effie, tapi orang tua Effie suka stop pada tahap kalio. Jadi rendangnya tu berkuah. Tapi kalau Effie sendiri suka rendang yang kering dan hitam. Jadi apakah perbezaan antara rendang biasa dan rendang Minang? Perbezaan ketara sekali antara rendang Minang dengan rendang Melayu ni kan. Korang tengok ni Effie masak tumis ni tak pakai minyak. Jadi nanti lepas bumbu Effie ni dah kering sikit, Effie akan masukkan santan. Nanti santan tu selama-lama akan pecah minyak. Minyak daripada santan tu yang akan menggaringkan bumbu Effie. Wah. So, tip yang selalu yang satunya Effie pelajari, 1 kilo daging, santannya haruslah 2 kilo. Jadi Effie, berapa lamakah ia mengambil masa untuk siapkan rendang Minang ni? Kalau Effie sendiri makan masa nak masak rendang ni sebenarnya 2 hari. 2 hari? Betul tu, Zin. Jadi kita harus tunggu 2 hari lah untuk rasa rendang Minang ni? Taklah, sebenarnya Effie dah siapkan rendang dia. Wah, dah siap. Tapi kenapa warna rendang Minang ni agak gelap dan kering? Orang-orang Minang ni dia known for orang merantau. Jadi, diorang nak siapkan makan akan dibawa dalam perjalanan. Sebab tu makanannya harus kering, jadi tidak basi dan cepat rosak. Kalau kita biarkan rendang ni di luar, room temperature dia boleh tahan selama sebulan.
Sebulan? Sebulan? Wah. Oh. Jadi Effie, kalau rendang Minang ni kita nak makan dengan apa? Kita akan makan dengan lauk-lauk Minang yang lain. Macam kita ada belado, gulai dan kita akan makan dengan nasi panas ataupun dengan lemang. Daging ni boleh tak digantikan dengan bahan-bahan lain? You boleh gantikan dagingnya dengan ayam. Jadi rendang ayam, rendang itik, rendang telur. Kalau ada orang pun buat rendang kerang, for example. Wah, tak sabar saya nak rasa nasi Padang autentik ni. Terutama sekali rendang Minang ni. Tak terkata saya. Walaupun dagingnya kering tapi rasanya macam memang sedap lah. Tak sia-sialah Effie masak rendang Minang ni selama 2 hari. Dan rasanya memang sedap. Adik. Hai. Marilah makan sama. Mari. Cepat. Mudo, si Sultan Mudo, singgah ke rumah. Si Sultan Mudo, si Sultan Mudo, hati dan kandai, kaba ajuo, kaba ajuo. Kami ingin memberi sijil penghargaan Hilang Hero ini kepada Effie kerana melestarikan tradisi dan budaya orang Minang di Singapura. Terima kasih. Hilang. Saya lapar. Ambolita. Rasa tawa. Rasa tawa. Sedap. Lama. Kekenyangan. Kanyang bana. Farah, sekarang barulah kita tahu yang rendang Minang ni pada dahulunya dihidangkan dalam majlis tertentu oleh orang berada ataupun dimasak beramai-ramai bagi bekalan mereka yang merantau seperti menunaikan haji, kan? Walaupun rendang ni kekal relevan hari ini, isi menghidangkannya dan proses asli membuatnya semakin jarang dilihat. Itulah nasib baik kita yang berkongsi cerita. Kalau tak, mungkin hilang agaknya. Jangan hilang dulu. Semasa saya buat kajian tentang makanan orang Minang ni kan, saya pun terfikirlah tentang makanan orang Bawean. Makanan orang Bawean? Pun ada yang hilang? Mungkin. Saya tahu siapa yang boleh bantu kita. Okey, mari. Zin, saya dapat tahu kan, kebanyakan dari suku kaum di Singapura ni asalnya memang orang-orang yang merantau untuk bekerja. Iyalah, sama seperti orang Minang, Bawean, Jawa dan Bugis. Mereka ni semua merantau ke Singapura untuk cari pekerjaan. Kemudian mereka membentuk masyarakat setempat mereka sendiri di sini. Sebab itulah hidangan warisan kita ni berencam. Sekarang kita kenali pula hidangan Bawean. Mari. Orang Bawean di Singapura dikatakan datang ke Singapura pada tahun 1828. Pendatang Bawean ke Singapura ditempatkan di kawasan Kampung Kapur yang juga dikenali sebagai Kampung Boyan. Masyarakat Bawean tinggal di perumahan yang dipanggil pondok. Hai Puan Salama. Sebelum apa-apa, saya tahu. Ini roti Boyan, betul? Betul. Roti Boyan ni, kalau awak pergi ke Boyan, awak pun tak boleh dapat tahu roti Boyan. Tapi namanya roti Boyan. Dia cuma ada di Singapura. Sebab sebenarnya bukan namanya roti Boyan. Yang sebenarnya roti ni dibuat oleh orang Boyan. Faham. Kalau orang Boyan buat yang asli, biasanya mereka akan buat dalam bentuk 4 persegi. Dan di dalamnya diletakkan kentang, ditaruh telur, dimasak, kemudian 2 tepung 4 persegi tu diimpitkan.
Puan Salama, boleh tak kongsi cara kehidupan orang Bawean dulu di Singapura? Okey, orang Bawean ni, dia kalau datang di Singapura, dia bukan saja-saja datang begitu. Dia mesti ada dia punya kelompok. Ataupun kita dulu panggil pondok. Jadi pondok di Singapura ni, kita ada lebih dari 49 pondok lah. Dia rumah dia tu seperti rumah kedai. Dan di dalamnya adalah tinggal beberapa keluarga. Tetapi yang bagusnya tu semuanya dalam satu, misal kata kalau Chinese tu kita panggil clan. Jadi orang-orang yang di Singapura ni, mereka yang akan menjaga bila ada orang baru yang datang daripada Bawean ke Singapura. Jadi, bagaimanakah nama Bawean ni bertukar menjadi Boyan? Kelakar, saya pun tak tahu. Sebenarnya kan, sejak saya kecil sampai saya sekolah, saya cuma tahu Boyan. Sebab dalam IC pun dia tulis Boyanis. Betul. Tak ada Baweanis. Tapi sejak saya menceburkan diri dalam Persatuan Bawean Singapura, barulah saya tahu yang sebenarnya Boyan tu Bawian. Boleh tak Puan Salama kongsikan, ada tak hidangan orang Bawean yang mungkin telah lama hilang ataupun tidak lagi popular di kalangan orang Bawean ni? Okey, salah satunya yang masakan, dia tidak hilang terus, tapi mungkin dia hilang di pasaran. Tapi benda tu masih ada di rumah kita. Maksudnya ni lauk masak celok. Masak celok. Celok tu bererti masam. Maklumlah, kita orang Boyan kat kampung sana, mereka cuma ada tanam-tanaman. Buka pintu belakang, macam-macam sayur, tanaman dia ada. Jadi dia punya bahan-bahan untuk dia masak senang, cepat dan mudah kan? Jadi mereka suka masak ikan tongkol dan otok. Otok tu berarti kacang panjang. Masak celok. Apa kata Puan Salama tunjuk kita macam mana cara untuk memasak lauk celok otentik? Boleh? Boleh. Sekejap. Sebelum tu, kita makan roti boyan dulu. Boleh. Serang. Sedap. Boyan power. Ini kawan saya daripada Persatuan Bawean Singapura. Ni namanya Rosna dan dia yang akan nanti menunjukkan cara kita nak masak celok. Apa khabar Cik Rosna? Hai. Jadi secara otentik, apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk buat lauk celok ni? Kita akan gunakan sayur kacang panjang, bawang besar yang dihiris, belacan, bawang kisar, lada kisar, sedikit gula, kunyit dan air. Okeylah, mari kita mulakan. Asam ni kita akan perah dan masukkan ke dalam periuk untuk kita jadikan kuahnya. Dan sekarang ni, dia dah boleh petik otok ni, kacang panjang ni. Petik? Kenapa tak menggunakan gunting atau pisau saja? Orang dulu ni semua nak cepat. Payahlah nak pakai pisau. Dulu pun mungkin saya rasa gunting pun tak ada. Jadi mereka petik campak. Wah, senang masak lauk celok ni. Mendidih, dah boleh makan. Cepat kan? Cepat tu. Okey, ni dia masak celok untuk Zain. Terima kasih. Satu untuk masak celok untuk Farah. Terima kasih. Okey, cuba rasa. Dia ada masamnya, ada pedasnya juga sikit. Puan Salama, saya dengar yang orang Bawean ni memang gemar dengan pencuci mulut. Ada tak jenis-jenis pencuci mulut yang orang Bawean suka? Yang kekal sekarang ni adalah satu yang kita selalu kadang buat. Namanya palak becah. Palak becah ni kita gunakan pisang. Dia mesti gunakan pisang kepuk yang dah masak. Jadi, apakah perbezaan antara pisang goreng dengan palak becah? Kalau pisang goreng, kita kena gunakan tepung. Tapi kalau palak becah ni, kita goreng langsung. Tak payah tepung, tak payah apa, kita masukkan. Okey, panas-panas kita akan letakkan gulanya. Dah siap pun. Silakan. Kan?
pisang dia sangat lembut dan dia tidak manis sangat. Saya sukalah tengok Farah dengan Zain suka makan cuci mulut palak besar ni. Memang sedap. Kalau anak-anak muda ni suka, palak besar ni boleh pergi jauh. Dan tak akan hilang. Puan Salamah, ini sijil penghargaan Hilang Hero bagi Puan Salamah kerana melestarikan warisan budaya dan tradisi Bawean di Singapura. Yeay! Bulan Power! Saya lapar. Eson lapar. Rasa tawa. Rasa taber. Rasa masin. Rasa acen. Sedap. Nyaman. Kekenyangan. Ketabuan. Farah, awak perasan tak? Setiap suku kaum ni ada bahan utama mereka sendiri. Kalau hidangan Minang sewaktu perayaan, bahan utamanya selalu daging. Bawean pula gemar dengan ikan. Bagaimana pula dengan suku kaum Jawa? Itulah. Saya pun nak tahu. Tapi sebelum tu, kita ada janji temu dengan seorang pakar sejarah. Mungkin dia boleh terangkan kaitan antara makanan suku kaum di sekitar Nusantara. Kita akan berjumpa dengan dia sebentar lagi. Jangan ke mana-mana ya. Wah, Farah, tadi seronoklah kita dapat jenguk dapur orang Minang dan juga orang Bawean, kan? Tapi sebelum kita menjenguk ke dapur orang Jawa, apa kata kita bersama seorang pakar sejarah Nusantara? Memandangkan beliau ni berada di Kuala Lumpur, kita dapatlah perjumpaan secara alam maya. Biar saya call dia sekarang, Okey. Hai, Profesor Farish. Profesor Farish, sebenarnya kita ada beberapa soalan tentang kulinari suku kaum. Pertama sekali, boleh tak Prof ceritakan sedikit tentang kaitan makanan suku kaum di Nusantara ini? Kita nak kena faham sejarah masyarakat Asia Tenggara itu sendiri. Dan salah satu faktor yang sangat penting, khususnya pada zaman pra-kolonial, seluruh rantau ini dianggap tanah air untuk kaum-kaum yang hidup di sini. Pergerakan itu, ya. Mobiliti geografi dan mobiliti sosial itu merupakan satu faktor yang sangat penting. Kerana masyarakat Asia Tenggara inilah masyarakat yang sangat mobile. Gerak untuk mencari rezeki, mencari kerja, untuk tinggal di tempat-tempat pelayanan. Dan dalam proses itulah jenis-jenis masakan yang sedia ada di rantau kita ini dikongsi antara kaum-kaum dan masyarakat-masyarakat yang ada di rantau kita. Antara faktor-faktor yang penting pada zaman itu adalah, saya rasa, apabila manusia sedar bahawa garam itu dapat digunakan untuk mengawet daging. Kerana apabila daging itu dapat dikeringkan dan diawet dengan garam, maka pada zaman pra-moden, sebelum adanya peti sejuk dan lain-lain lagi, bahan makanan itu dapat dibawa bersama mereka. Dan di situlah kita lihat wujudnya berbagai jenis masakan yang menarik di rantau kita yang semuanya menggunakan bahan-bahan tempatan. Jadi bagaimanakah makanan itu menjadi simbol ataupun lambang bagi suku kaum di Nusantara ini? Ini satu proses yang agak menarik kerana bahan makanan itu tak mempunyai identitinya sendiri. Ya. Dia tak mengatakan okey, saya ini dari bangsa A atau bangsa B, tapi lama kelamaan melalui proses di mana memasak
masakan-masakan tertentu itu menjadi satu kebiasaan ya. Benda-benda ini dipersamakan dengan masyarakat kaum-kaum tertentu, sama dengan bahan-bahan lain ya, sama dengan jenis-jenis batik atau lagu-lagu atau puisi-puisi yang dipersamakan ya dengan kaum-kaum tertentu. Tapi kita mesti ingat ya bahawa walaupun tiap-tiap kaum ini telah membentuk masakan-masakan mereka sendiri, sebenarnya teknologi memasak ini merupakan satu yang universal. Tak kira kan masak nasi di India ke, di China ke, di Singapura ke, cara memasak nasi itu sama. Masakan-masakan ini mempunyai identiti, tapi identiti yang bersifat normatif ya, dan sangat-sangat subjektif. Itu pada satu masa, okey, masakan jenis ini dikaitkan dengan komuniti ini, tapi ini akan berubah. Ia berubah mengikut zaman. Sekarang ni kita lihat burger pun telah dijadikan sebahagian daripada masakan kita. Kita telah mengambil alih ya cara memasak burger ni, dan kita memberikannya cita rasa kita sendiri. Kita memberikannya identiti kita sendiri, di mana burger yang wujud daripada Eropah, dari barat itu akhirnya menjadi satu yang lokal. Jadi oleh kerana itulah saya, walaupun kita dapat kata ini masakan Minang, ini masakan Melayu, ini masakan Bugis, ini masakan Boyan, tapi kita mesti ingat bahawa tak ada apa jenis masakan pun yang eksklusif untuk hanya satu kaum. Terima kasihlah Profesor kerana sudi berkongsi bersama kami. Terima kasih. Bye. Farah, awak tahu tak yang makanan Jawa ni dikatakan mempunyai makna yang sangat mendalam kerana kebanyakannya digunakan dalam upacara-upacara keagamaan. Tapi upacara tersebut pun tidak diamalkan lagi. Jadi adakah makanan yang dikait dengannya juga hilang? Mari kita cari orang Jawa yang boleh bantu kita. Cepat! Ada apa tu? Adalah bacaan di rumah Nyai. Bacaan? Okey. Kak Ip, tadi ada kanak-kanak sebut bacaan. Apa itu bacaan? Bacaan ni adalah beri kesyukuran. Upacara kesyukuran dalam apa saja. Kita orang Jawa, apa-apa pun kita beri kesyukuran. Jadi bacaan ni adalah kenduri kecil. Bukannya kenduri yang sampai ramai-ramai je, kenduri kecil sajalah. Jadi setiap makanan Jawa ni ada simbol kehidupan dan makna tersendiri. Adakah itu antaranya? Okey, kalau awak tengok ni kan, ini kan namanya nasi tumpeng lah. Ada lada, ada bawang, ada telur, ni kan ada kacang panjang. Jadi lada ni lah memberi, ada warna merah kan, dia memberi api, jadi memberi cahaya kepada yang lain. Bawang ni kan banyak lapis-lapis kan, jadi dalam kehidupan banyak lapis-lapis kan, jadi kita mesti terima dan menjalani dengan tenang. Telur ni yang belum dikupas ni ada piulang Jawa, dia pernah dipanggil tata titis tutas. Jadi bererti kita buat kerja mesti dengan teliti, dengan penjujur hati sampai tuntas. Saya sebut pun kena fikir dengan teliti ya. Betul. Okey, lepas tu yang ini pula? Ini kita ada kacang panjang dah. Kalau kacang panjang tidak dipotong, berarti kita berfikiran dengan panjang. Berfikiran jauh lah kira kan. Jauh, betul. Gunung ni, ini ke nasi dipanggil gunung. Nasi gunung tu benar nasi tumpeng. Jadi kita selalu mengingati yang berkuasa. Sekarang kita ada telur kan di belakang, di keliling tu kan. Bererti kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang di atas gunung memberikan cahaya pada semua orang. Betul tak? Betul. Nanti saya kasih awak satu telur Boleh, saya terima dengan ikhlas. Yang paling saya nak tanya ni, bergedil apa? Bergedil tu actually sebenarnya dari keluarga Jawa Busra Street, kita tambahan. Untuk mengingatkan dan mengindahkan inilah. Jadi selain nasi tumpeng ni, ada tak hidangan lain yang disediakan sewaktu majlis orang-orang Jawa? Kalau kita ikut konteks Singapura, dari Busra Street, yang paling handal sekali nasi jenganan dengan rawon. Nasi jenganan dengan rawon. Nasi tumpeng ni kurang popular. Tapi nasi ambeng pun popular.
Jadi ini dua lah makanan untuk orang Busra Street, Jawa orang Busra Street. Sebab kita datang daripada daerah Jawa yang lain. Jadi dia punya istiadat pun lain-lain sikit lah. Yang ini saya kenal sebagai urap. Ada tak simbol di sebaliknya? Ini kalau orang Jawa kita panggil keluban. Keluban. Jadi simbolnya memang macam-macam sekali. Yang kita ada lobak merah. Berarti warna kehidupan. Kita ada kangkung, tauge menunjukkan tumbuhnya. Kan? Habis kita ada kelapa ni semua dia punya untuk merangkumkan semua jadi satu, jadi menyayangi sekeluarga. Yang daun ni lipatannya ada simbol tak? Tidak. Orang dulu-dulu tak ada mangkuk kan dulu kan. Jadi yang kalau begini ada makanan namanya takir. Jadi kita boleh taruh lauk yang cair di sini. Kalau yang ini namanya pincuk, dia cuma makanan yang ringan-ringan. Pincuk. Namanya pincuk. 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 Yang ni takir. Saya rasa pun makan dari daun lagi sedap lah kan? Memang. Kata orang Jawa, wenak. Enak. Kak Id, boleh tak saya tanya, kalau hidangan ini kan ketika majlis, adakah ia disediakan bersendirian ataupun adakah ia disediakan secara berkomuniti? Sebab ni kan bancaan kan kecil kan. Jadi cuma anak beranak. Kadang-kadang tu kan satu kampung tu ada 3 bancaan ke 4 bancaan. Sebab setiap rumah tu nanti ada yang pas periksa lah, yang ada bau bayi sakit lah, yang ada bau besar melahirkan lah kan. Jadi kadang-kadang kita tukar-tukar lah. Tapi bancaan satu rumah tu keluarga sendirilah. Jadi lepas makan ni semua, ada tak pencuci mulut atau dessert orang Jawa? Oh, sudah tentu. Orang Jawa ni dia sweet tooth lah. Okey, sekarang yang ini satu dia namanya gerontol. Gerontol ni adalah jagung kukus dengan kelapa parut, taruh garam, taruh gula sikit. Kalau misalnya untuk kelahiran anak, biasanya kita adakan bubur putih, bubur merah. Sebabnya yang merah ni adalah benih ibu. Yang putih ni ada benih bapa. Filosofi Jawa sangat mendalam. Kita ingatkan kita makan gitu saja kan? Itulah. Kalau yang ini namanya klorot. Klorot. Dia klorot. Dia ni semua jajanan pasar aja lah. Ini memang dah lama kakak tak nampak. Tapi jadi kakak bikin lah ni. Ini tepung beras dengan santan. Dengan gula merah. Beras dengan santan. Untuk manis-manisannya lah. Gitu. Habis yang ini lepat ubi. Lepat ubi. Lepat ubi pun memang dah jarang kita tak nampak kat sini. Orang-orang dulu kita cuma buat makanan apa yang terdapat di sekeliling. Jadi sebab itulah. Tapi apa yang terdapat di sekeliling membuahkan makanan yang sangat enak. Cakap pasal enak ni, apa kata kita cuba, Farah? Okey. Boleh? Boleh tak Kak Id? Boleh lah. Tapi kita nak kena buat bancaannya dulu ke? Oh ya, mesti dibaca-baca dulu. Mesti baca-baca. Tu Pak Mudin dah tunggu kat situ dah. Dah tunggu je? Okey. Mari, sila. Sekarang kami ingin berikan sijil penghargaan hilang hero kepada Kak Id kerana melestarikan tradisi dan budaya orang Jawa. Matur nuwun. Apa tu? Terima kasih dalam bahasa Jawa halus. Sama-sama. Tahniah, Kak Id. Hilang. Saya lapar. Kulo luwe. Rasa tawa. Ngerasa cemplang. Rasa masin. Rasa asin. Sedap. Enak. Kekenyangan. Wareng banget. Wah, Sin, selepas saya makan dan belajar tentang hidangan Jawa ni kan, saya rasa setiap bahan macam lebih bermakna lah. Itulah, saya setuju. Saya tak tahu yang setiap bahan tu ada makna dan simbol yang sangat indah. Seperti kasih sayang, kesyukuran dan sebagainya. Saya sampai tambah 2 kali tau. Farah, setakat ni kita dah cuba hidangan Minang,
Baoyan dan juga Jawa. Betul. Tapi misi kita belum habis lagi. Belum? Saya nak bawa awak pergi jumpa kawan saya. Kawan awak tu tukang masak ke? Taklah. Cukuplah. Dah tak nak makan lagi. Saya bawa awak pergi jumpa orang dia dulu. Okey. Okey. Jangan hilang ke mana-mana. Hilang akan kembali selepas ini. Zin, orang lama dah banyak kongsi tentang sejarah makanan tradisional suku kaum. Tapi bagaimana dengan generasi hari ini? Generasi sekarang kan lebih ekspresif dan canggih. Cara mereka menghargai sesuatu pun dah berbeza. Macam kawan yang kita nak jumpa nanti. Artis kita kali ini. Mari kita jumpa dia. Mari. Okey, Izdi. Apakah konsep seni karya Izdi? Usually my work revolves around mythology, cerita-cerita dongeng, and I usually readapt it into current society, current environment, current landscape to tell a message or story to the audience. So, for example here, actually daripada cerita Ulik Mayang, this is actually my first work sebagai visual artist. A mural work that I did in Lyon, France, gunakan cerita Ulik Mayang to explore the whole being a Malay Muslim in Southeast Asia, in Nusantara. Wow. So yang ini ada seram sikit. So dia readapt kisah-kisah pasal orang minyak, modernize it to tell the story of how our society is right now. Yang ini is a reinterpretation of the journey of Sang Nila Utama bila he's found termasik lah. Yeah. So the message or the story that I'm trying to tell the audience here is it lion that he saw few years ago, kan, because kita kat Singapore geographically kita tak ada singa, tak ada Singapore, kita ada harimau. So it's actually a challenge to the audience. What exactly do they see here? Or do they see a lion, do they see a tiger, or do they see a different breed of cats and so on? So this artwork is a travelling show. Kita pergi Russia, kita pergi India, Thailand and so on. So this is how the artwork is being visualized and interpreted. Apakah ciri-ciri penting dalam sesebuah karya visual? I think for me personally, how I see my work is a visual communication. So it has to have a connection with between the work and also your audience. Personally for me, I always try to challenge my audience to think, to fikir, and to reflect and so on. For this particular work, it's an illustration project untuk Singapore Heritage Fest tahun lepas. It's called Local Flavors by Tusitala Books. So it's a response to poem tentang masalah Tosai. So ni makanan kegemaran seorang penulis Grealish. So I was invited to do an illustration based on his poem. Sebenarnya saya dan Farani sedang membuat kajian tentang kulinari suku kaum. Jadi mungkin boleh tak Izdi menginterpretasikan hasil kajian kami dalam bentuk karya seni Izdi ini? Boleh. I got a few ideas. Maybe you can come next time and I'll show you. Okey. Terima kasih Izdi. Apakah makanan kegemaran Melayu Pak Cik? Sate. Sate. Jadi sate ni dari suku kaum mana? Dari suku kaum orang Jawa. Okey, apakah makanan kegemaran awak? Saya nasi lemak. Nasi lemak. Awak tahu tak nasi lemak tu daripada suku kaum apa? Tak tahu. Melayu ke, Boyan ke, Jawa ke, Minang ke? Cuba teka. Jawa? Mungkin Jawa. Jawa? Okey, apakah makanan kegemaran Melayu Makcik dan Pakcik? Lontong kan? Lontong. No, nasi sambal goreng. Nasi sambal goreng. Sambal goreng. Okey, lontong dan nasi sambal goreng ni makanan suku kaum orang apa? Orang Jawa lah, Dek. Orang Jawa. Cik pula? Ya, saya rasa Melayu tapi dari orang Jawa lah. Sebab dia punya lauk pauk tu banyak macam sambal goreng, bagedel. Zin, ternyata kita sendiri tidak tahu asal-usul makanan yang kita makan hari-hari. Yalah, dah seperti rojak kan?
semua yang kita makan dah bercampur. Kirakan dah mash up lah. Ataupun remix. Makanan yang asalnya dari satu suku kaum dah bersatu dengan yang lain untuk menjadi makanan dan identiti baru. Izdi lah. Farah, apa lagi? Mari kita jumpa dia. Izdi, saya cuma nampak papan kayu je di depan saya. Boleh tak terangkan maksud interpretasi karya seni Izdi ni? Sebelum saya terangkan, saya ingin jemput anda semua untuk makan lauk kegemaran saya, ayam masak lemak cili api. Awak nampak apa-apa? Tak, awak nampak apa-apa? Orang kata kalau awak tak nampak, cepat nyanyuk tau. Maknanya awak ni pun tengok lah. Kan? Maaf, kami tak nampak. Relax. The real hour actually kat sini. Ini yang dinamakan augmented reality atau AR teknologi. Jadi kita harus gunakan telefon bijak lah untuk melihat karya seni ni. Baru boleh nampak. Saya suka lauk lemak cili api ni kerana kalau makan hari-hari boleh kurus. Itulah. Tak kenyang pun agaknya. Jadi apa yang ingin saya pertengahkan ialah cuba bayangkan di beberapa masa hadapan lauk ini sudah tiada. Jadi menggunakan teknologi ini kita inform our future audience of such dish. So it's a good way to learn about our past history or sesuatu yang sudah hilang. Boleh tak kita cuba untuk melihat karya seni awak ni? Boleh. Okey. Wah, Farah, awak pergi. Cuba saya cuba. Awak cuba cuit lauk sikit tu sikit. Sikit boleh? Boleh. Pedas. Wah, menarik sungguhlah Izdi. Awak berjaya menggabungkan realiti dan juga alam maya dalam karya seni awak ni. Tapi boleh saya tanya, berapa lama awak mengambil masa untuk hasilkan karya seni awak ni? Tak begitu lama atau sekejap, dalam masa seminggu. Seminggu saja. Macam the illustration takes only 2 to 3 days. Then after that, coding makan masa yang agak lama sikit. Wah, terima kasihlah Izzi kerana sudi berkongsi dan hasilkan suatu karya yang sangat menarik dan hebat sekali. Terima kasih. Terima kasih. Kalau bab makanan ni, memanglah hobi orang Singapura. Setiap waktu nak makan. Betul tu. Tapi kita ni beruntung tau sebab dapat belajar dan tinjau makanan asli suku kaum Bawean, Minang dan juga Jawa. Sekarang kan saya tak FOMO lagi tau kalau orang nak berbuat tentang makanan orang Minang, Jawa atau Bawean. Sebab kita dah belajar. Dan kita berharap dengan usaha-usaha seperti hero-hero kita ini, makanan kita tidak akan hilang ditinggal zaman. Mana boleh hilang? Kita kan ada banyak lagi adat, budaya dan gaya hidup yang kita kena kaji dan siasat kenapa ia hampir tidak wujud lagi. Betul tu. Jadi, jangan biarkan ia hilang, biarkan ia terus gilang gemilang. Gilang gemilang, silap siapa tak dibilang atau yang tak mau bilang. Tiang masa depan tersurat dalam yang silam, tersirat DNA ragam cara menyeru ilham. Hilang zaman gemilang, kalau berdiam, kediaman pun boleh turut hilang. Darah mengalir sejarah penuh perkenalan, pengguna mati anak adat tak berkekalan. Sejauh mana terukanya tetap tiada erti, sia-sia berilmu kalau tak mengenal diri. Jangan hilang, oh jangan hilang. Jangan hilang, oh jangan sampai hilang. Gilang gemilang, kurang penghadaman kalau tiada yang menghidang. Kukunya bidang bila pokoknya disiram, dalam tahu lidah tak berkelupa bila bertikam. Hilang sejarah, hilang segala, hilang searah, hilang sedara, hilang semarak untuk budaya. Kalau hilang seluruhnya nak jawab siapa saya, siapa saya. Sejauh mana terukanya tetap tiada erti, sia-sia berilmu kalau tak mengenal. Pernah tak Izian ambil duit raya anak untuk kegunaan sendiri?
Hai, saya Arzek. Saya Izam, anda bersama kami dalam Makan Explore Ramadan Special. Kami akan membawa anda ke gerai-gerai yang menyediakan hidangan-hidangan istimewa sebenar bulan Ramadan ini. Okey Izam, anda suka makan di restoran ke atau kedai hawker atau pusat penjaja? Dua-dua saya okey. Janji sedap. Makanya lah, hari ini istimewa sangat-sangat. Tempat kita bakal kunjungi ni mula-mulanya di hawker center tau. Okey. Tapi sekarang dah ada restoran, Habib. Bukan saja ada restoran kat Singapura. Kat New York ada, kat Dubai, kat Abu Dhabi. Merata dunia, Habib. Kelas lah. Ini saya tahu ni. Ah. Nama restoran dia Harum Manis kan? Pandai kau sebab dia baru saja buka restoran di Sultan Gate. Betul. Memang tak sabar saya nak try makanan dia. Kan, dan bersama kami juga, tamu kita ialah Izian Melina. Beliau akan menjalani Lie Detector Challenge. Nak tengok siapa yang betul, dia temberang ke, dia bohong ke tidak kan? Betul. Dan sekarang kita jangan banyak bunyi. Let's go makan. Jalan. Hai, nama saya Akmal, chef dan pemilik Harum Manis Sultan Gate. Setelah lebih dari 10 tahun, saya kembali ke Singapura untuk membuka restoran Harum Manis yang diinspirasikan oleh komuniti dan warisan Melayu kita. Jadi Akmal, latar belakang Harum Manis agak menarik Cerita sikit. Harum Manis, nama dia dimula dengan mak bapak saya. Kedai kopi kat Teng Wai. Dimulakan pada tahun 1992. Dan difahamkan restoran ni baru saja dibuka. Jadi apakah mungkin konsep restoran Harum Manis Sultan Gate ni? Konsep simple. Makanan Melayu, elevated, rasa macam masuk rumah saya. Kita tak nak make it too stiff, firm. It's casual, you know. Apakah hidangan khas Ramadan yang telah pun chef sediakan untuk kita cuba hari ini? One of the dish kita nak hidang is rice with lamb shank. Also part of Ramadan kita ada sambal goreng pengantin for take away. Itu order by kilo. Makan lah kat rumah. Dan apakah lagi hidangan-hidangan yang bakal kami berdua nikmati sebentar lagi, Bang? Okay, kita ada ketoprak. And then second, batang pinang. And then lastly, our next signature is the charcoal grill ikan kurau. Dan juga dessert, kita ada bolu fitterol. And the signature Harum Manis lah, Harum Manis dessert. Hidangan kalau dah tersedia macam gini kan, orang yang tak lapar tengok pun terus jadi lapar tau. Memang betul. Tapi sebelum tu kan, member kita kat sebelah pun tak sabar. Izian Melina. Ampun. Kalau apa sangatlah ni. Dia nak pegang garpu dah. Dah standby Dah standby. Sabar dulu. Ni dah nak dekat nak raya kan Izian. So nak tanya ni, Izian busy ke macam mana? Selalunya kalau nak dekat raya ni, Izian busy uruskan bisnes Izian lah. Sebab nak siapkan baju-baju raya untuk jual. Kau tak buat kuih, girl? Tak lah. Kenapa? Busy you all. Habis raya tak buat kuih, kau apa hal? Pergi kedai tunjuk je. Oh, patutlah orang have. Okeylah, aku pun have sekarang jangan lapar sekarang ni, okey? Okey. I cuba yang batang pinang. Kau? Saya nak cuba kurau. Tahu tak benda ni? Ketoprak. Betul tak? Pekat Of course. Tapi tajuk dia nak koyak mulut. Risau. Kau tinggal nak? Sedap kau dendeng ni, ya ampun. Dia ada masam manis. Dia tak muak. Pakai tangan. Makan nasi. Sedap lah. Ni memang best. Kuah dia punya ikan dia very good. Very refreshing. Zan nak kena try. Kan? Zan, Yes. dah cuba batang pinang kan? Dah. Pandangan anda? Okey, saya sebenarnya tak minat daging. Tapi ada but sebagai seorang yang jarang makan daging, I like. Oh, serius? Sebab dia very tipis and very light. Yes. Tak memuakkan lah. Yes, correct. Kurau. Kurau, saya suka dia punya kuah dia. Lemak berkrim, tapi dia tak terlalu berkrim. Antara ketiga-tiga ni, ketoprak, batang pinang, kurau. Mana satu top? Nombor satu. Ketoprak lah. Yelah tu, semi-vegetarian lah kono. Banyaklah kau punya semi-vegetarian Sekarang kan? Tada. Inilah masanya. Ni kau makan ni lembut kau daging tu. Tada. Lembut. Kan? Sambal goreng. Right. Dia daging very lembut tu. Lembut. Yang terong ni Terong dia sedap. Terong ni. Baik. Okay, Zian. Lamb shank dengan saffron rice. Komen sikit. Perfect lah. Serius perfect. Okay, kalau 1 bintang sampai 5 bintang kan, kira 5 paling best lah kan? 5.5. 0.5 lebih. Ini pula macam mana? Sambal goreng pengantin. Lembut. Very lembut. Saya
tak suka sambal goreng yang macam terlalu berempah tau. So this one I feel like just nice. 1 to 5? 5.6. Oh. Okey, sekarang ni pencuci mulut dessert. Dessert. Kau suka dessert? Of course. Bukan bukan mata. Okey, yang ini bolu Rolls. Dan ini pula Harum Manis. Pandai. Yeah. Nama restoran ni Harum Manis. Inilah Harum Manis. Ha, ambil engkau. Ambil. Okey. Harum. Ini adalah lembut bau dia. Literally melts in your mouth. Dia tak manis sangat. Dark chocolate sauce. Senang cakap sedap lah. Kak, leceh lah. Makan je lah. Makan je. Komen kau apa? 5.65. Meringue. Ya. Silakan. Saya makan. I find that most meringue yang I makan very manis. Ya, But this ya. one, I don't taste Betul, dia punya betul. macam overpowering. Sebab dia seimbang Ini poin berapa pula? 5.78. Mana pilihan nombor 1? Sebab saya kasih yang tu markah paling tinggi kan. Mesti that one my number one lah. Sebab saya pun suka mangga. Okey, Izian. Sudahkah anda bersedia untuk Lie Detector Challenge? Apa ni? Letak tangan kau sini dulu. Baik. Kita nak kasih soalan testing dululah. Testing ni tak kira lah. Ya. Okay. Kalau Izian diberi pilihan untuk pilih mereka fashion ataupun pelakon. Izian akan pilih mereka fashion. Dia tak gerak Betul Betul Tadi you kasih ketoprak nombor 1 kan? Yes. Betul ke temberang? Jujur. Tengoklah. Ketoprak. Nanti kan dengan penuh debaran. Betul. Ketoprak nombor 1 lah kira Wing ke? Semi vegetarian. Banyaklah kau vegetarian. Okey. Izian ni nyanyi not bad tau. Ya ke? Izian nyanyikan kita sikit Izian. Happy birthday. Naik dulu gomang. Okey. Tapi tu bukan saya nak tanya. Dalam diam, adakah Izian nak jadi seorang penyanyi? Yes. Yes. Tangan saya. Betul. Patutlah dia nyanyi happy birthday tadi dengan show mention. Patut gemuka lah kan? Okey, tadi Izan katakan the saffron rice, 5.5. Lepas tu sambal goreng pengantin, 5.6. Yes. Ni kau betul ke kau buih? Betul. Confident. Dia ada Buih confident. kau siap. Betul. Jujur. I know lie. Izian ada 3 orang anak, betul? Betul. Okey. Pernah tak Izian ambil duit raya anak untuk kegunaan sendiri? Jujur yes pernah. Benar. Pernah? Okey. Kau pernah No judging. duit anak kau, Izian. Tapi jujur. Jujur. Okey, kenapa? Okey, kenapa? Sebab nak beli apa-apa lah. Macam keropok ke apa. Tapi duit diorang ada apa? Lepas tu, withdraw baru letak balik. Oh, kau bayar balik lah. Okey lah, bayar balik. Okey lah. Bayar balik. Okey. Sini last. Okey. Tadi kan ada 2 dessert kan? You pilih harum manis kan? Yes. Betul ke tidak? Betul. Confident. Dia nak kena riak Ni signature dish orang tau. Harum manis tau. Tipu. Okeylah Izian, satu je kesilapan. Okeylah, tak ada masalah lah, no problem lah. Tapi kan secara keseluruhannya kan, pandangan anda tentang harum manis. Mesti datang sini makan lah. Bawa keluarga anda. Mesti. Must try. Lebih lagi bulan Ramadan ni untuk berbuka puasa dengan keluarga kan? Betul. Alright, kita juga nak ucapkan terima kasih pada Chef Akmal kerana sudi jemput kita makan di restoran Harum Manis. Terima kasihlah datang. Datang kecil saya ni. Sama-sama. Nanti kita jumpa kat Dubai. Dubai Wow. Kelas New York gitu. Just call me. Alright. Okey, jadi bagi anda pada bulan Ramadan ni, kalau anda ada datang ke daerah Bugis ataupun Arab Street, singgahlah ke Sultan Gate dan anda boleh langsung ke restoran Harum Manis, makan dan rasakan hidangan khas mereka pada bulan Ramadan. Dan untuk semua yang menonton Makan Explore, nak berikan hadiah untuk you all. Tapi ingat, harus anda tonton episod-episod seterusnya dan ikuti media sosial Mediacorp Ria dan Warna. Terima kasih pada Akmal, juga Harum Manis dan juga Izian bersama kami dalam Makan Explore Ramadan Special. Mana satu lebih favourite? Faris Jabbar atau Fakafas? Soalan cepumas.
Fikir dengan betul. Bulan Ramadan tak boleh tipu, tak boleh bohong. Yeah. Hai, saya Arzak. Dan saya Izam. Anda bersama dengan kami dalam Makan Explore Ramadan Special. Untuk edisi kali ini, kita akan membawa anda ke restoran-restoran di tempat-tempat yang menyajikan hidangan-hidangan sempena bulan Ramadan ini. Wah, Arzak. Sekarang ni kita dekat Jewel kan? Aha. Dah dekat sangat dengan airport. Adakah episod kali ni kita akan pergi overseas? Kau rasa? Kau bawa pasport tak? Tak bawa. Kau jangan macam-macam. Yang penting sangat-sangat, kita akan ke restoran El Fuego by Collins. Wow. Kelas, okey? Dan mereka ni terkenal dengan makanan steak mereka. Dan juga pernah menang anugerah Best Steak, okey? Jangan main-main. Dan juga tamu kita minggu ini, influencer yang best sangat-sangat. Yes. Farah Lola. Yes. Nak tanya beliau. Ya, betul ke tidak ke dia temberang ke dalam soalan-soalan untuk Lie Detector Challenge. Baiklah, jangan cakap banyak lagi. El Fuego dah tunggu. Sekarang, jom. Masuk, kita masuk. Aku pun dah lapar. El Fuego ni kan bermula dari jenama Collins tau. Tapi yang tu tak halal lah kan. Makanya El Fuego dihasilkan untuk memberi peluang kepada masyarakat Islam Singapura untuk menikmatinya. Bagus kan? Okey, dan X Factor mereka pula, mereka ni menggunakan state of the art Mi Brasa oven. Ni kira kan mereka menggunakan kayu api tau untuk masak dalam shopping mall tau. Kelas. Dan mereka juga pernah memenangi beberapa anugerah termasuk Best Halal Restaurant. Jadi Arzak, hari ini hidangan khas apa yang kita bakal cuba? Hidangan khas sempena Ramadan mereka adalah slow roasted herb crust Tasmanian lamb rack with beef juice. Panjang namanya. Panjang. Ni slow roast untuk 2 jam tau. Lepas tu memang sesuai dinikmati untuk seisi keluarga. Dan antara menu sampingan yang kita bakal cuba hari ini, antaranya Charcoal Grill Australian Black Angus Tomahawk Steak. Dan ada Heirloom Tomato Tart, Japanese Oyster, dan dessert dia Chocolate Royal. Wah, Arzak dah tak sabar ni. Syoknya tengok. Memang syok. Tapi sebelum tu kan, kita kenalkan member makan kita lah. Farah Lola. Farah Lola. Sabar nak makan daging ni semua. Saya selalu makan steak, makan lamb chop, makan oyster. Lamb chop Kau rasa boleh hembus ni lamb rack lah, bukan lamb chop. Confirm aku makan daging. Confirm. Okeylah. Aku dah lapar. Dah lapar kan? Saya Seksi ke tepi, aku nak makan dulu. Okey. Kita makan dia dulu. Namanya Tomahawk. Okey. Okey. Ni hak kau. Saya suka makan tepi-tepi yang garing-garing. Kan? And very lembut. Very lembut. Ni bila kali terakhir Farah makan daging atau steak Ada juga makan steak. Oh, selalu juga? Tapi saya tak cerewet lah. Mana-mana yang ada steak, saya selalu ada steak. Kalau menu tu ada steak, ayam, pasta, saya selalu ambil steak. Okey guys, kita cuba lamb rack. Okey, ini Ramadan special tau. Ini telah pun dipanggang selama 2 jam tau. Kau bayangkan? 2 jam 2 jam Ambil kau. Yes. Lagi senang. Lembut ni. Lembut, babe. Tak tegas, tak kenyal. Dia pekan sebab sedap. Rasa dia macam masin-masin. Okey Farah, antara lamb rack atau tomahawk, yang mana satu pilihan anda? Tadi saya suka the herb crust on this, tapi my heart masih dengan tomahawk steak lah. Saya suka yang dia medium rare, dalam dia macam masih pink-pink, so it's perfectly cooked. So saya really suka tomahawk steak. Okey guys, kita cuba the sides pula. Japanese oysters. Orang makan oysters tak? Makan, tapi ni kali pertama saya nampak oyster dia campur dengan something sweet. Ni apa benda? Saya makan Heirloom Tomato Tart. Tomato tart Jom kita telan dulu. Dia rasa very fresh, dia rasa lauk dia. Jadi dia punya tart tu macam manis-manis. Is it? Manis, masam, masin. Yes. Complete dah. Complete. Okey, Farah.
Jadi kan, kalau anda kembali ke sini lagi, adakah anda akan cuba lagi Japanese oysters? Of course, saya beli dua set. Satu orang Ini akan makan bukan 6. gagah, ini Logo. faham. Harap maklum lah. Masanya untuk dessert. Kita akan makan coklat royal. Oh, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Okey. Okey. Cuba dulu. Coklat mousse, tapi lebih daripada dark chocolate. Dia pahit-pahit sikit. Spongy sikit lah. Kan? Favorite lah. Dia ada crunch dia, dia ada Betul. mousse dia, very moist gitu. Yes. Dia tak kering kan? Kan? Berbual. Kita dah pun makan sedap-sedap kan. Sekarang masanya untuk Lie Detector Challenge. Tada! Letak tangan kau kat sini dulu. Okey, Farah. Kita akan tanyakan anda beberapa soalan. Okey. Kalau you bohong lebih dari 3 kali pada penghujung rancangan ni, siap kena denda. Dah bersedia? Zam, soalan pertama macam mana? Okey Farah, ini kita testing je yang ini kita tak kira. Okey. Farah ni seorang influencer kan? Ya. So adakah dekat Singapura ni anda the top influencer? Tidak. Alah, so modest. Jujur. Baiklah. Soalan seterusnya ada makanan seafood lah, ayam lah, apalah kan. Awak kata steak paling favourite kan? Betul ke temberang? Actually tak. Kau tengok. Dekat Melayu lah kan? Betul lah. Oh, dah betul lah. Tak jujur tadi kau cakap tu kau temberang ah. Memang kalau macam savory saya suka makan daging. Tapi kalau yang macam boleh makan satu je, saya sebenarnya ada sweet tooth. Coklat lah yang saya paling Coklat lah. Okey. Betul lah muka coklat. Pastry, cookies, coklat semua saya suka. Okey. Mana satu lebih favourite? Faris Jabbar atau Fakafas? Soalan cepumas. Asyik. Fikir dengan betul. Bulan Ramadan tak boleh tipu, tak boleh bohong. Yeah. Untuk sekarang aja, Faris pasal dia tolong saya plan pernikahan saya di Melaka. Oh, pasal ada motif lah ni. Ada motif. Habis Fakar buat apa? Buat bodoh je? Tolong drive semua orang. Dia supir. Berjasa lah juga. Kau bagi apa kau pak supir? Kau balik kau kena belasap tak tahu Aduh. Okey, tadi kan kita cuba Ramadan special ni, lamb rank tu kan? Lamb rank tu kan? Out of 5 bintang tu kan? Agak-agak berapa bintang Lola kasih? Okey, saya kasih 4 bintang. Kau kasih 4 4 lah. 4 out of 5. Betul ke ni? Temberang ni? Kau tengok. Bulan puasa dia bohong. Dapat sampai hati kau. Berapa sebenarnya bintang yang nak kasih? Saya kasih 5 bintang lah. Tak nampak tadi. Mengunyah. Oh, jadi kau sengaja lah ni. Review kan tak boleh kasih semua. Sakit tak? Sakit sih. Badan juga kau. Itulah motif dia. Wah, tahniah lah Farah. Satu je kesilapan. Tapi okey lah tu kan. Tapi kan secara keseluruhannya, apakah pandangan Farah tentang El Fuego? Saya rasa kalau datang sini memang muai lah. Diorang kata bang for your buck. Like whatever you pay, you memang macam akan kenyang. Berbaloi lah. Berbaloi. And like memang worth it. Sesuatu buka kat sini Wah, sangat-sangat. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Farah. Terima kasih juga kepada El Fuego yang sudi mengajak kami untuk makan di restoran ni. Memang best restoran dia. Betul. Makanan dia pun memang sedap. Right. Dan bagi anda, jangan lupa datang untuk berbuka puasa di sini untuk rasakan sendiri menu khas Ramadan special mereka. Dan untuk semua yang sedang menonton, Makan Explore akan mengadakan giveaway khas sempena bulan Ramadan. Tapi tidak tahu apa, mesti saksikan di episod-episod seterusnya dan ikuti media sosial Mediacorp Ria dan Warna. Terima kasih pada Farah, juga pada El Fuego bersudi bersama kami dalam Makan Explore Ramadan Special. Faris sebagai seorang influencer, dapat banyak duit. Betul ke tidak? Betul. Oh, yakin? One video. I quit my job. Gitu.
Hai, saya Arzak. Saya Izam. Anda bersama kami dalam Makan Explore Ramadan Special. Untuk edisi kali ini, kita akan menjelajahi restoran-restoran yang menyediakan hidangan-hidangan istimewa sebenar bulan Ramadan. Dan untuk episod hari ini, kita berada di Asian Market Cafe di Hotel Fairmont, Singapore. Kelas main hotel. Buffet tau hari ni. Kita juga telah menjemput influencer yang cukup terkenal, cukup popular, itu Faris Samri. Dan beliau akan menjalani Lie Detector Challenge. Yang penting kan, kita makan dulu. Betul. Sebab aku dah lapar. Okey? Mari, let's go. Hello, saya Sufian, Assistant Manager daripada Asian Market Cafe. Asian Market Cafe merupakan restoran yang menyediakan buffet halal dengan barisan makanan tempatan dan serantau. Asian Market Cafe ni memang popular sangat-sangat. Jadi saya nak tahulah apakah expected Asian Market Cafe. Okey, dari segi lokasi kami amat strategi di mana kami diletak di tempat central di Fairmont, Singapore. Kami juga ada menyediakan lebih daripada 40 jenis makanan yang menarik. Dan menurut TripAdvisor, kami diiktirafkan sebagai nombor 1 halal certified buffet restaurant. Wow. Okey Sufian, boleh tak anda kongsi bersama kami keistimewaannya tentang buffet Ramadan? Okay, makanan daripada bulan Ramadan disediakan khas daripada tim culinary kami dan is a must try food. Must try. Sabar Ini kau. tak sabar ni. Dan selain daripada Ramadan buffet, hidangan apakah yang bakal diketengahkan? Okay, selain daripada Ramadan buffet, kami juga ada sediakan chili crab, Singapore laksa, grilled chicken and beef satay, durian pengat dan kuih-kuih. Banyaknya makanan kita hari ni. Kata buffet Zam. Si baik kita bawa tamu kita hari ini, Faris Samri. Macam. Terima kasih. Ajak Faris makan di sini. Tapi nak disclaimer sikit. Kenapa? My Malay not that good lah. Tak apalah. Makanya kita ada kursus Malay, kursus Melayu, bahasa Melayu khas untuk engkau. Yang penting jangan khawatir. Betul. Ya, tak payah banyak colok. Kita cuba dulu hidangan-hidangan yang istimewa sempena bulan Ramadan. Kita cuba dia punya leg of lamb dulu. Wow. I got a rating in my series. It's called Mdap. So the longer the the nicer it is. Okay. So I give Mdap. I think it's like 3M. 3M out of 5. Very soft, cut like butter like that. Lepas ni kita cuba ayam goreng masak merah. Wow. This is a new kind of ayam masak merah. Ya. Kita Not beli so gravy. I think this is very friendly towards all races. Pasal ayam masak merah usually pedas kan? Ya. Yeah, but this one is like tak pedas Tak pedas. tak pedas terus. Okey. Mdap. Oh, dua je. No, 2.5. Sekarang apa kata kita try ni? Cool chicken rendang in flat bread. Kita ada garlic chili sauce, truffle mayonnaise, dan nacho cheese. Let's try the slow one. Oh, wow. Rasanya sedap. Rendang dia pun sedap. Rotinya lembut. Kalau sos saya rasa saya baru try dengan nacho cheese. It's okay, it's a good combo. Dry on the outside, but surprisingly very moist in the inside. Betul. Yeah. Okey. It's a good surprise lah. Okey, sekarang kita cuba oxtail soup ya. Ya. Ni sup ekor Very like. Dia tak macam berminyak sangat. Yeah, the daging is very generous. Oh. Ya, betul. Betul lembut daging dia. Jadi berapa rendah pula? Mdap. Still 2.5. 2.5 ya? Yeah. But I just now the flat bread sedap. I give it mdap 3. Okey guys, kita sekarang akan cuba the signature dishes pula yang terdapat di luar bulan Ramadan. Kita ada laksa, kita ada chili crab dengan beef dan juga chicken satay. Makan. Yap. Lemak betul. Ramai. Very well balanced laksa. Okey, now satay Satay. It's a good satay lah. Cannot get any more satay than that. Okay, jom sekarang kita try chili crab. Crab. Let's go. Nice. Very fresh. Addictive. Makes you want to crack more. Selalunya chili crab ni chili, jadi pedas kan? The chili No, it's more tangy. macam masam-masam manis lah gitu. Yes, correct. Okey, Faris. Yes. Laksa, chili crab, satay. Laksa. It's very nice. It's a very well balanced laksa. I would like continue eating it. Tak makan ulang lagi lah. Ulang. Makan je lah Nanti satu mangkuk tu boleh habiskan lah. Sekarang Faris, masanya untuk dessert time. Kita makan kuih. This one the crew say very nice. Mampat is dia. Kalau kan? Very sweet. Kata dah. Very good kuih lapis. Now my favourite is this one. Kuih lapis. Ambil. Buat zaman sendiri. Okey, sekarang kita try pengat durian. Wah.
It's Jadi- very authentic. Memang sedap sangat. Sedap sangat. Sebab aku nak dia berhenti. Sedap. Oh. Ya, dalam 5. Ajak. Five, Oh, ni eh? 5. Ini 5. Okey. Kita bukan jemput awak hari ini untuk makan free je. Kena bayar. Kita sebenarnya ada Lie Detector Challenge. Kita akan tanya Faris beberapa soalan kan. Kalau katakan Faris bohong 3 kali that's it you kena denda. So ni kita kasih soalan pertama dulu untuk Faris. Hmm. Dan ini kita testing je. Tadi Faris cakap Faris tak berapa fasih dalam bahasa Melayu. Yes, correct. Okey, tetapi saya nak tanya Faris, adakah makanan Melayu merupakan makanan favourite Faris? Tidak. Tidak. Oh. Dengan penuh Dengan keyakinan. penuh keyakinan. Kita tengok. Oh, betul. Oh, betul. So, kenapa makanan Melayu is not your favourite? Makanan Melayu is like everyday. Mhm. Sampai jelak itu. Kisahnya. Okey. Baik, tadi kan hidangan Ramadan leg of lamb Yes. dengan chicken rendang flatbread. Yes. Kedua-duanya anda kasihkan 3 sedap. Yes. Tapi yang mana satu Yes. yang paling sedap? Yang quesadilla. Quesadilla? Flatbread. Flatbread. Quesadilla flat. Bukan je flatbread. Nacho cheese. Nacho cheese. Oh, dengan nacho cheese. How they know? This is weird. Dia tahu. Dia boleh baca tau. Ni alat very professional, okey? Jangan tipu. Okey. Okey, soalan seterusnya. So, Faris, saya nak tanya. Dengar-dengar jadi influencer ni lumayan bayarannya. Yes. Jadi nak tanya ni, Faris sebagai seorang influencer, Yes. dapat banyak duit. Betul ke tidak? Betul. Oh, yakin? Yakin? One video. Oh, okay, My job. Gitu. Emo. Dia tiba emo tau. Tiba emo. Bukan. Quit my job lah. Okey. Tadi Faris katakan pasal durian pengat ni. Yes. Kan? You kasihkan 5 bintang. Yes. You betul ke bohong ni? Betul. Pasal macam makan durian itself. No artificial flavour. Betul lah. Hidden lah. Hidden gila dia ni. Okey. Kita tanya soalan seterusnya dekat Faris. Okey, Faris ni selalu juga buat social media content dengan influencer lain macam Zaki dengan Syak. Yes, correct. Okey, so antara mereka dua ni, siapa lebih kelakar? Zaki atau Syak? Wah. Dengan tengok ni, siapa lagi kelakar? Susah. Syakil. Okey, betul Syakil. Zaki cute. Syakil kelakar. Zaki macam teddy bear. Diorang tengok tau. Diorang tengok ni. Kau dah menipu. Ya, fine lah, Syak. You're not funny lah, you. Alat ni pandai daripada aku. Dia tahu. Sorry. Baiklah. Aku pun tak nak aku. Okey, Faris. Yes. You ada rancangan, pernah adalah rancangan memasak sendiri tu cook from home. Kalau dibandingkanlah your own cooking dengan the Asian market punya restoran kat sini, mana lagi sedap? Kau jangan bohong I'm ready for the pain. Mana lagi sedap? Asian market. Asian market. Asian market. Kalau tu dah laksa dia cook. Memang takut. Correct. Memang betul takut. Sekali dia terus serik, terfobia. Market tau. Asian market. Okey, Faris. Yes, what's up? Ujian anda dah pun berakhir. Yay. Jadi boleh relax, okey? Tapi sebelum tu kan, apakah pandangan Faris tentang Asian Market Cafe secara keseluruhannya? I think Asian Market Cafe got a wide variety of Asian dishes, but I think their strongest ones are their signature dishes, which is the laksa and durian, which I recommend to you guys, and I think they should be very confident about these dishes, and yeah, that's what you should try when you come here. Okay. Betul. Dan terima kasih juga sekali lagi pada Faris dan juga Encik Sofian dan juga The Asian Market Cafe yang sudi jemput kita makan hari ini. Dan pada korang yang menonton, jangan lupa untuk beriftar beramai-ramai bersama dengan teman-teman ataupun keluarga di buffet khas Ramadan Asian Market Cafe di Fairmont, Singapore. Semoga ramai yang akan datang di Asian Market Cafe dan terima kasih kepada semua yang datang. Ya, juga untuk anda yang menonton, Makan Explore akan berikan anda giveaway. Okey, nak makan free tak? Ikuti media sosial Mediacorp Ria dan Mediacorp Warna untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Okey, terima kasih Faris dan juga terima kasih Sofian, juga Asian Market Cafe yang sudi bersama kami dalam Makan Explore Ramadan Special.